Kurang 24 jam menjelang esok, sudah dapat dijangka senarai yang akan menawarkan diri bertanding berganda. Dalam pada itu, isu hak-hak Sabah autonomi Perjanjian Malaysia 1963 dan isu pendatang asing tanpa izin antara yang akan mengisi intipati kempen. Apa aspirasi, strategi atau senjata rahsia akan diguna pakai? Wartawan kami, Safwan Sawi, menemu bual secara eksklusif Panglima-Panglima Perang Sabah dalam laporan berikut. Perwatakannya yang agak agresif di Parlimen kadangkala mencuit hati di sidang Dewan Rakyat. Di sebalik ketegasan itu, beliau tetap tenang berdiplomasi dengan rakan sekutu di dalam Perikatan Nasional maupun dalaman partinya sendiri, Barisan Nasional. Datuk Seri Bung Mukhtar Radin tidak lagi toleh ke belakang dan mahukan perubahan kerajaan negeri dengan tawaran lebih segar agar Barisan Nasional terus relevan di hati rakyat. Untuk memastikan suara ahli UMNO di Sabah itu kita penuhi, maka autonomi kita telah peroleh, iaitu calon UMNO Sabah yang pilih, jentera kita yang pilih, kawasan pun kita yang akan menentukan alat tuju kita, tawaran baru kita, bagaimana apabila kita menjadi kerajaan, apa yang kita perlu lakukan. Benteng pertahanan PN pula menjadi lebih kukuh bersama Bersatu Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor. Mengambil kira keupayaan Bersatu berjaya berdepan kemelut politik Pakatan Harapan yang tumbang sebagai kerajaan persekutuan, mengapa tidak kerajaan negeri Sabah untuk PRN kali ini? Sedia maklum dalam PN ada STAR, ada PBRS, PBS, ada SAPP dan ada lagi beberapa lah sekutu dalam Perikatan Nasional. Jadi kalau orang Sabah bilang bercakarlah, berkakai, berabut kalau adik-beradik makan kan. Jadi Bersatu Sabah sendiri bagaimana dalam meja rundingan dan kesepakatan atau pembahagian kursi itu menjelang pilihan raya negeri Sabah ini nanti? Dalam hal ini kita bersatu mempunyai satu pendirian yang menghormati rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional dan juga komponen-komponen parti yang lain yang sama-sama dengan kita. Kita akan juga memikirkan kepentingan mereka, sensitiviti mereka, terutama sekali contoh dalam pengagihan kursi. Kita mesti prihatin, kita mesti faham apa kemahuan mereka. Kita tidak ada masalah, insya-Allah menjelang besok penamaan calon kita akan dapat selesaikan masalah ini, kerana matlamat kita ialah untuk mengambil alih kerajaan negeri Sabah. Membawa misi dan aspirasi sama, mahu menumbangkan kerajaan warisan, Parti Cinta Sabah cuba untuk sebaris dengan parti dominan yang lain. Kelebihan sebagai bekas Menteri Luar, Datuk Seri Arifah Aman dilihat mampu memberi pilihan kepada pengundi. So, saya ingat daripada persediaan itulah yang kita parti kecil yang berbanding dengan parti-parti yang lain, tapi akhir-akhirnya rakyatlah akan memilih. Bukan daripada segi besarnya parti, daripada seginya kayanya parti, tapi akhirnya rakyat akan memilih sebuah parti berlandaskan tentang memperjuangkan hak nasib rakyat negeri Sabah. Tidak mahu mandat dan maruah sesebuah parti dijual beli atau dicemari dengan tawaran jawatan tinggi. Itu pula antara harapan Ketua Menteri yang juga Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Demokrasi PRN kali ini diteliti sebaik mungkin bagi memastikan kerajaan pimpinannya kekal mentadbir buat kali kedua. Apa jaminan supaya semua calon ini tidak lagi melompat untuk PRN? Kita ada seperti yang saya sebutkan, kita meneliti seseorang individu itu bukan hanya dari segi tingkah laku, tindakan yang mereka lakukan. Malahan juga kita adakan pertemuan dengan parti. Ya, seakan-akan ada kita nyatakan keinginan. Ya. Semboyan gendang perang sudah bergema. Gegak gempitanya sudah terasa. Bijaklah memilih demi masa depan anak cucu cicit kamorang. Safwan Sawi, TV3.
Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.